Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, anak-anak di luar sana, okey, alhamdulillah sepanjang PKP fasa 1 fasa 2, okey, ni dah berakhir dah fasa 2. Kita telah pun habis tajuk sebahagian carbon. Dan sebagaimana kita tahu bahawa PKP ini dilanjutkan, jadi Umi ambil kesempatan untuk terus sambung bab seterusnya, bab 3 dalam tajuk kata 5 kita, bab 3 iaitu pengoksidaan dan penurunan. Okey, pengoksidaan dan penurunan. Jadi dalam tajuk pengoksidaan dan penurunan ni, okey, kita pergi pada subtopik yang pertama, iaitu subtopik yang pertama 3.1 tindak balas redox. Okey, jadi seperti biasa bila kita belajar satu-satu bab dalam kimia, kita mesti tahu makna dia apa. Contohnya dalam bab 1 kita belajar kadar tindak balas, so kita kena tahu apakah yang dimaksudkan dengan kadar tindak balas. Okey, lepas tu kita belajar bab 2 sebahagian karbon, kita kena tahu apakah dia sebahagian karbon, sebahagian karbon organik, sebahagian karbon tak organik, sebahagian hidrokarbon. Okey, jadi kita kena tahu makna untuk kita faham lagi tajuk tu dengan lebih baik. Jadi dalam tajuk pengoksidaan dan penurunan ni, subtopik yang pertama adalah tindak balas redox. Okey, jadi sekarang kita nak tahu apa dia tindak balas redox. Sebenarnya redox tu dia beri nama, okey. Dia ada dua kat sini. Re ni maksudnya reduction, penurunan. Manakala ox ni, jadi re lah, okey, ox tu ialah pengoksidaan. Okey, jadi bila pengoksidaan, jadi tindak balas redox itu merujuk kepada tindak balas pengoksidaan dan penurunan tadi. Jadi senang kita nak ingat, jadi kita ingat tindak balas redox. Okey, maksud tindak balas redox ialah, okey, macam ni sebelum dia cakap, mesti ada subjek, mesti ada predikat dia. Jadi subjek dia ialah tindak balas redox ialah tindak balas kimia. Okey, tindak balas kimia. Okey, predikat dia apabila proses pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Okey, itu adalah makna tindak balas redox. Jadi kita tengok tindak balas redox ialah tindak balas kimia apabila proses pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Jadi sekarang ni macam mana pula kita nak tahu proses pengoksidaan penurunan itu berlaku? Sebab bila kita tahu pengoksidaan dan penurunan berlaku, baru kita tahu bahawa tindak balas itu adalah tindak balas redox. Okey. So, ini bagi satu contoh. Okey, apabila hidrogen bertindak balas dengan oksigen, kita akan dapat air. Okey, hidrogen tindak balas dengan oksigen, kita akan dapat air. Jadi kita seimbangkan dia. So, kalau kita letak dua kat sini, 2 kali 2, 4, oksigen ada 2, oksigen ada 2, oksigen ada 2. Okey. So, sekarang ni, kalau kita tengok kat sini, tindak balas hidrogen tambah oksigen kita dapat air. So, dalam kes ni, dalam tindak balas ni, kita tengok bahawa hidrogen ni, dia menerima oksigen. Dia menerima oksigen. Okey, apabila hidrogen, dia menerima oksigen, menyebabkan tindak balas pengoksidaan berlaku, manakala oksigen pula dia menerima hidrogen, maksudnya tindak balas penurunan berlaku. Okey. Jadi dalam ni ini adalah tindak balas redox di mana pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Okey, jadi di sini Umi nak tekankan bahawa, okey, jadi kita nak tahu bahawa yang pertama macam mana nak tahu tindak balas, macam mana nak tahu proses pengoksidaan berlaku, yang kedua macam mana nak tahu proses penurunan berlaku, dan yang ketiga ialah bahan yang menyebabkan proses pengoksidaan itu berlaku, kita panggil dia ejen pengoksidaan. Manakala bahan yang menyebabkan proses penurunan itu berlaku, itu adalah ejen penurunan. Okey, jadi ada 5 tadi kita tahu. Yang pertama, apa dia tindak balas redox? Yang kedua, macam mana kita nak tahu pengoksidaan berlaku? Yang ketiga, penurunan. Yang keempat, ejen pengoksidaan yang menyebabkan proses pengoksidaan berlaku. Dan yang kelima ialah ejen penurunan, bahan yang menyebabkan tindak balas proses penurunan berlaku. Okey, ada 5. Jadi kita nak tahu pengoksidaan dan penurunan tadi ada 4 cara. Okey, ada 4 cara. Okey, so kita nak tahu kat situ, okey, ini pengoksidaan, yang ni penurunan. Okey, macam saya sebut tadi ada 4 cara. Cara yang pertama ialah kita tahu dengan penambahan dan kehilangan oksigen. Penambahan dan kehilangan oksigen. Okey, sekiranya bahan tersebut dia menerima oksigen, maka pengoksidaan berlaku. Sekiranya dia kehilangan oksigen, maka penurunan berlaku. Okey, ini akan bagi satu contoh. Okey, contoh dia zinc oksida
bertindak balas dengan karbon. Okey. So apa yang berlaku ialah disebabkan oleh zinc lebih reaktif daripada karbon lebih reaktif daripada zinc dalam siri reaktif logam. Jadi kita akan dapat hasil dia zinc campur karbon dioksida. Okey, so macam mana nak seimbang dia? Okey, kita letak dua kat sini, kita letak dua kat sini. Jadi zinc ada dua, oksigen ada dua, oksigen ada dua, karbon ada satu. Okey, so di sini apa yang berlaku ialah zinc oksida telah kehilangan oksigen. Jadi dia mengalami penurunan. Manakala karbon telah pun menerima oksigen, maka dia mengalami penoksidaan. Okey, bahan yang menyebabkan penurunan berlaku dipanggil apa? Zinc oksida mengalami penurunan, jadi dia adalah ejen pengoksidaan. Dia adalah ejen pengoksidaan. Manakala karbon yang mengalami pengoksidaan, dia adalah ejen penurunan. Okey, di sini kita tahu empat perkara lah. Bahan yang mengalami pengoksidaan, zinc oksida. Bahan yang mengalami penurunan, zinc oksida. Bahan yang mengalami pengoksidaan, karbon. Ejen pengoksidaan, zinc oksida. Manakala ejen penurunan ialah karbon. Okey, empat perkara kita tahu. Jadi tindak balas ini adalah tindak balas redox. Okey, itu cara yang pertama. Kita tengok dari segi kehilangan atau penambahan oksigen. Okey, yang kedua, kita boleh tengok dia berdasarkan hidrogen, iaitu kehilangan atau penambahan hidrogen. Okey, yang hidrogen dia terbalik. Sekiranya dia kehilangan hidrogen, dia mengalami pengoksidaan, manakala sekiranya dia menerima hidrogen, dia mengalami penurunan. Okey, bagi satu contoh lain pula. Okey, klorin bertindak balas dengan hidrogen sulfida, dia akan dapat HCl campur dengan sulfur. Okey, so kita nak tengok dia seimbang tak? So kita tambah 2 kat sini, kita tambah 2 kat sini, hidrogen ada 2, Cl ada 2, sulfur ada 1. Okey, so di sini kita tengok. Okey, klorin daripada tak ada hidrogen, sekarang ni dia telah menerima hidrogen. Okey, bila dia menerima hidrogen, dia mengalami penurunan. So yang ni mengalami penurunan. Manakala sini, sulfur sini, dia ada hidrogen, tiba-tiba dia kehilangan hidrogen. So dia mengalami pengoksidaan. Okey, dia mengalami pengoksidaan. Jadi bahan yang mengalami pengoksidaan, dia adalah ejen penurunan. Okey, manakala bahan yang mengalami penurunan, ini adalah ejen pengoksidaan. Okey, so tindak balas ini adalah tindak balas redox. Okey, macam mana kita nak terang? Kerana klorin mengalami penurunan, manakala hidrogen sulfida mengalami pengoksidaan. Klorin merupakan ejen pengoksidaan, manakala hidrogen sulfida merupakan ejen penurunan. Jadi ini adalah tindak balas redox. Jadi ini adalah dua cara untuk kita kenal pasti proses pengoksidaan dan penurunan berlaku. Bila pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak, tindak balas ini adalah tindak balas redox. Okey, so tu dua cara. Cara yang ketiga ialah elektron. Okey, pemindahan elektron. Okey, so pemindahan elektron ni dia berkait dapat dengan tajuk tahun lepas, iaitu dalam tajuk elektrokimia. Kita belajar persamaan setengah. Di mana kita tahu dalam persamaan setengah ada persamaan akan kehilangan elektron, ada persamaan akan menerima elektron. Okey, untuk yang ni, sekiranya kehilangan elektron, okey, dia adalah tindak balas pengoksidaan, dan sekiranya menerima elektron, dia adalah tindak balas penurunan. Okey, so kita tengok satu lagi contoh. Okey, zinc campur dengan ion superan 2. Okey, so kita akan dapat. Okey, kalau kita belajar tahun lepas, dalam tindak balas penyesaran dan tajuk elektrokimia. Okey, penyesaran logam. Jadi zinc dapat
menyesarkan kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat. Ini adalah persamaan ion dia. Jadi dia akan dapat Zn2 plus Cu. Okey. So di sini, daripada sini kita tahu bahawa daripada zinc dia jadi Zn2 plus. So dia kehilangan elektron ke dia menerima elektron? Dia akan kehilangan elektron. Manakala Cu pula dia jadi Cu atom, ion kuprum dia jadi atom, ion kuprum 2 dia jadi atom kuprum, maksudnya dia kena menerima 2 elektron. So di sini kita tengok apabila dia kehilangan elektron, dia mengalami pengoksidaan. Maksudnya zinc mengalami pengoksidaan. Manakala ion kuprum 2 dia menerima elektron dan dia mengalami penurunan. Dan zinc atau zinc disebabkan oleh dia mengalami pengoksidaan, dia adalah ejen penurunan. Manakala ion kuprum 2 pula dia mengalami penurunan, dia adalah ejen pengoksidaan. Jadi tindak balas ini tadi, tindak balas penyesaran logam tadi adalah tindak balas redox kerana pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak, dan kita boleh bagi tahu siapa yang unsur mana, bahan mana yang jadi ejen pengoksidaan dan bahan mana yang jadi ejen penurunan. Sekarang Umi ajar 3 cara untuk kita kenal pasti pengoksidaan dan penurunan tadi, supaya kita dapat tahu bahawa tindak balas itu tindak balas redox ataupun tidak. Ulang balik tadi, kehilangan atau penambahan oksigen, kehilangan atau penambahan hidrogen, itu yang keempat ialah pemindahan elektron. Dan yang terakhir sekali, yang keempat ialah nombor pengoksidaan. Nombor pengoksidaan. Masa bila kita jumpa nombor pengoksidaan ni? Kita jumpa dia dalam masa tingkatan 4. Kita belajar sifat kimia, sifat ciri-ciri istimewa unsur logam peralihan. Salah satu dia mempunyai lebih daripada satu nombor pengoksidaan. So sekarang ni untuk yang nombor pengoksidaan. So apa dia nombor pengoksidaan? Nombor pengoksidaan ni tengah cas kepada unsur tersebut. Sebagai contoh, untuk yang nombor pengoksidaan ni dia ada 4 syarat. Ada 4 syarat. Kita kena kenal dulu. Kita kena tahu dulu apa dia nombor pengoksidaan. Ada 4 syarat. Syarat yang pertama, sekiranya dia adalah atom atau molekul unsur. Contoh, atom natrium. Jadi nombor pengoksidaan dia adalah, yang ni nombor pengoksidaan dia bersamaan kosong. Natrium kosong. Apa lagi? Kuprum kosong. Kalau dia molekul unsur, contoh dia N2 kosong, Cl2 kosong, H2 kosong. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua, kalau dia ion monoatom. Ion monoatom, dia nombor pengoksidaan dia bersama dengan charge dia. Contoh dia, kalau bagi sini contoh, ion klorida. Jadi nombor pengoksidaan dia negatif 1. Ion natrium. Jadi nombor pengoksidaan dia positif 1. Ion oksida. Jadi nombor pengoksidaan dia negatif 2. Apa ion ni? Ion magnesium. So nombor pengoksidaan dia positif 2. Jadi kalau dia ion monoatom, dia satu je ni, satu unsur untuk satu ion. Nombor pengoksidaan dia bersamaan dengan charge dia. Itu rules yang kedua. Rules yang ketiga, sekiranya dia sebahagian, hasil tambah nombor pengoksidaan dalam sebatian tersebut, hasil tambah nombor pengoksidaan dalam sebatian tersebut adalah bersamaan dengan kosong. Contoh dia, kalsium karbonat. Jadi Umi nak tahu berapakah nombor pengoksidaan bagi karbon ni. So apa yang buat? Hasil tambah Ca kita tahu nombor pengoksidaan dia positif 2. Campur dengan, ni kita nak cari X, campur dengan oksigen ada 3. Oksigen nombor pengoksidaan dia bisa jadi negatif 2. Sama dengan kosong. Jadi kalau kita selesaikan dia dapat 2 tambah X tolak 6 sama juga kosong. So X tolak 4 sama juga kosong.
positif 4. Jadi nombor pengoksidaan karbon ialah campur 4, positif 4. Okay, ini rules yang ketiga. Dan rules yang terakhir ialah rules yang keempat. Sekiranya dia adalah ion polyatom. Okey, jadi nombor pengoksidaan dia adalah bersamaan dengan charge dia. Okey, contoh dia nak cari apa? Sama dengan charge dia, okey. Contoh dia kalau kita nak cari karbonat CO3 2-. So nak cari yang karbon ni juga. Cari karbon ni, siapa yang ni kita buat? So ni pun buat. Karbon kita nak cari X tambah dengan 3 kali nombor pengoksidaan jadi negatif 2. Okey, kalau tadi sebatian sama dengan kosong, yang ni sama dengan charge dia. Tolak 2. So X tolak 6 sama juga tolak 2. So X sama juga positif 4. Okey. So ini adalah 4 rules. Selain itu kita boleh ingatlah untuk dia kalau kumpulan 1, charge dia positif 1, jadi nombor pengoksidaan positif 1. Kalau kumpulan 2, charge dia positif 2, jadi nombor pengoksidaan dia pun positif 2. Macam aluminium, nombor pengoksidaan dia ikut charge dia lah, positif 3. Okey, kumpulan 17 negatif 1, kumpulan 15 negatif 2. Okey. So 4 rules ni kita ingat. Yang pertama, kalau dia atom ataupun dia molekul unsur, nombor pengoksidaan dia adalah kosong. Yang kedua, kalau dia ion monoatom, simple ion ni, charge dia adalah nombor pengoksidaan dia adalah charge dia. Dan yang ketiga, sekiranya dia sebatian, hasil tambah nombor pengoksidaan dalam sebatian tersebut adalah bersamaan dengan kosong. Dan yang keempat, sekiranya dia adalah ion polyatom, hasil tambah nombor pengoksidaan itu mesti sama dengan charge dia. Mesti sama dengan charge dia. Okey, itu 4 rule. Jadi kalau kita nak tahu redox dari segi nombor pengoksidaan, apa yang kita kena buat ialah sekiranya nombor pengoksidaan itu bertambah, maka tindak balas proses itu adalah proses pengoksidaan. Manakala sekiranya nombor pengoksidaan itu berkurang, maka proses yang berlaku itu adalah proses penurunan. Okey, ini ambil contoh yang sama. Contoh yang sama macam tadi, proses penyesaran, tindak balas penyesaran. Okey, so zinc dapat menyesarkan ion kuprum 2 ni, dapat menyesarkan kuprum daripada larutan kuprum 2 sulfat. Jadi hasil kita akan dapat Zn2 plus Cu. Okey, kalau kita tengok dekat sini, so kita turunlah tulis. So macam disebut tadi, ni rules yang pertama. Sekiranya dia atom, nombor pengoksidaan dia adalah kosong. Ini rules yang kedua tadi. Dia simple ion, okey, ion monoatom. Jadi nombor pengoksidaan dia sama dengan charge dia. Jadi positif 2. Okey, yang ni pun sama. Jadi yang ni dapat positif 2 dan bagi kuprum ni sebab dia atom, nombor pengoksidaan dia kosong. So ingat dekat zinc. Daripada atom zinc dia jadi ion zinc. Daripada kosong dia jadi positif 2. Nombor pengoksidaan dia bertambah. Jadi bila nombor pengoksidaan dia bertambah, dia mengalami apa? Pengoksidaan. Manakala ini daripada positif 2 dia jadi kosong. Jadi nombor pengoksidaan dia berkurang. Jadi bila berkurang dia mengalami penurunan. Okey, bahan itu zinc yang mengalami pengoksidaan dia adalah ejen penurunan. Manakala ion kuprum 2 yang mengalami penurunan dia adalah ejen pengoksidaan. Okey, so selesai anak-anak. Ini adalah 4 cara bagaimana kita tentukan proses pengoksidaan dalam penurunan berlaku. Daripada sini kita tahu sesuatu tidak balas itu tidak balas redox ataupun tidak, kerana tidak balas redox ialah apabila proses pengoksidaan dalam penurunan berlaku serentak. Okey, jadi nak tahu pengoksidaan dalam penurunan berlaku serentak ada 4 cara. Yang pertama, dari segi kehilangan atau menerima oksigen. Kalau diterima oksigen dia mengalami pengoksidaan, kalau dihilang oksigen dia mengalami penurunan. Kalau yang kedua ialah hidrogen. Kalau dia kehilangan hidrogen dia mengalami pengoksidaan, manakala kalau diterima hidrogen dia mengalami penurunan. Yang ketiga ialah pemindahan elektron. Kalau dia kehilangan elektron dia mengalami pengoksidaan, kalau diterima elektron dia mengalami penurunan. Dan yang akhir sekali adalah berdasarkan nombor pengoksidaan. Sekiranya nombor pengoksidaan itu meningkat, maksudnya dia adalah tindak balas pengoksidaan. Dan sekiranya nombor pengoksidaan menurun, itu adalah tindak balas penurunan. Okey, ini 4 cara. Dia anak-anak, bila kita tengok dalam persamaan kimia,
Sama ada kita nak kata bahan yang mengalami peroksidan, bahan yang mengalami penurunan, ejen peroksidan ataupun ejen penurunan, empat ini mestilah merujuk kepada bahan. Okey, bahan itu yang mengalami peroksidan. Jangan sekali ambil pada hasil. Jadi kalau dekat sini, kalau anak-anak sebut atom program ataupun sebut CU sahaja, salah. Sebab CU adalah hasil dia. Jadi kalau kita kata bahan yang mengalami penurunan, mesti sebut ion program 2. Okey, ion program 2 yang ni atau zinc. Barulah jawapan kita tu lebih tepat. Okey, so sekarang selesai. So dalam subtopik yang pertama tadi, tajuk tindak balas redox tadi, yang pertama kali anak-anak kena tahu apa dia tindak balas redox. Mengulang balik, tindak balas redox ialah tindak balas kimia apabila proses pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak. Jadi macam mana kita tahu pengoksidaan dan penurunan berlaku serentak? Okay, ada 4 cara. 4 cara. Senang saja nak rumus. Lepas anak-anak tulis oksigen, hidrogen, elektron, lawan pengoksidaan ni, ingat campur, tolak-tolak, campur. Campur, tolak-tolak, campur. Okey, ingat pengoksidaan penurunan dia akan terbalik. Kalau sini campur, sini tolak. Sini tolak, sini campur. Sini tolak, sini campur, sini tolak. Sini campur, sini tolak. Jadi ingat ini saja. Ingat pengoksidaan saja. Campur, tolak, tolak, campur. Oksigen, hidrogen, elektron, nombor pengoksidaan. Jadi dalam periksa mungkin dia akan suruh kita berdasarkan apa-apa. Mungkin dia kata terangkan jawapan anda berdasarkan pemindahan elektron. Jadi kita kena base pada pemindahan elektron. Tapi kita kena tahu semua ini adalah sebab kita nak tahu sesuatu tindak balas itu tindak balas redox atau tidak. Okey, so itu sahaja. Cuma Umi nak sentuh dalam mempelajari nombor pengoksidaan ini juga kita boleh aplikasi dia dalam nama iPad. Contoh dia kalau macam kita belajar dalam tajuk sebatian karbon, kita tahu larutan kalium manganat. Kalau larutan kalium manganat 7 berasid dan larutan kalium dikromat 6 berasid. Dua-dua ni adalah ejen pengoksidaan kan. Kita belajar dalam tajuk sebatian karbon. Jadi kenapa kena ada? Kalau anak-anak tulis larutan kalium manganat berasid, salah. Tak ada 7 tadi tu. Okey, larutan kalium dikromat tak ada 6 pun salah. Sebab 7 dan 6 tadi adalah nombor pengoksidaan kerana manganat dan kromat ni adalah datang daripada kumpulan logam permilan. Itu adalah sifat istimewa. Okey, sifat istimewa dia punya lebih daripada satu nombor pengoksidaan. Jadi nombor pengoksidaan tadi juga adalah memberi kesan untuk kita sebut nama. Sebab tu kita kena tulis larutan kalium dikromat 7 dikromat 6 berasid. Okey, so 6 tu adalah nombor pengoksidaan bagi kromat dalam larutan tersebut dalam sebatian tersebut. Okey, dan yang kita biasa jumpa ialah kuprum. Kuprum 1, kuprum 2, ferrum 2, ferrum 3. Sebab tu kalau nak sebut, okey, tuang larutan kuprum 2 sulfat. Sebab kita tahu larutan kuprum 2 warna lain, ferrum 3 warna lain. Jadi dalam mengenal nombor pengoksidaan juga, kita boleh menyebut nama iPad dengan lebih betul. Okey, so ni cek sekejap. Okey, lepas tu sebelum akhir kelas ni, okey, ni subtopik yang pertama, kita tahu tindak balas redox itu apa. Okey, dan dalam topik ni juga, dalam tajuk bab 3 ni, kita akan belajar 7 tindak balas redox. Habis 7 ni habislah. Okey, so ni sebut yang pertama ialah penyesaran logam daripada larutan garamnya. Yang ni kita belajar tahun lepas dalam tajuk elektrokimia tu. Okey, yang kedua penyesaran halida daripada halogen daripada larutan halidanya. Okey, yang ketiga yang kita belajar terlepas juga sel kimia. Okay, elektrolisis elektrolisis dan sel kimia. Okey, yang keempat penukaran ferrum 2 menjadi ferrum 3 dan sebaliknya ferrum 3 jadi ferrum 2. Okey, yang kelima pemindahan elektron pada satu jarak, kita akan guna tube U. Okey, yang ketujuh kaki sel logam. Dalam ni kita akan belajar pengaratan besi. Dan yang terakhir ialah aplikasi siri keaktifan logam. Okey, jadi dalam tajuk ni nanti bila kita sentuh, Umi akan sentuh video selepas ni Umi akan sentuh satu persatu 7 tindak balas ni. Okey, selepas habis tu habis. Jadi Umi ulang balik untuk kali ni anak-anak tahu apa dia makna tindak balas redox. Okey, macam mana nak tentukan proses pengoksidaan, unsur manakah yang mengalami pengoksidaan, bahan manakah yang mengalami penurunan, bahan manakah yang menjadi ejen pengoksidaan, bahan manakah yang menjadi ejen penurunan. Lepas tu anak-anak kena tahu tadi 4 rules yang penting macam mana nak menentukan nombor pengoksidaan. Okey, 4 rules tadi dan seterusnya bila kita dah tahu nombor pengoksidaan tadi,
kita boleh aplikasikan dalam menyebut nama dalam sistem IUPAD. Last sekali, jangan nak ingat balik oksigen, hidrogen, neutron dan oksidan campur, tolak-tolak, campur. Okey, so ini saja untuk kali ini. Okay, kita berjumpa lagi selepas ini. Dalam kalau grup budak kakak, Umi akan attach soalan yang berkaitan dengan ni, biar anak-anak boleh buat. Selepas anak-anak tengok video ni, anak faham, insyaAllah anak-anak menjawab soalan tersebut. Okey, itu saja daripada Umi. So insyaAllah berjumpa selepas ini. So hashtag stay at home, hashtag think positive, and hashtag chemistry is easy. Okay, bye bye.